Penutupan sekolah akibat COVID-19 dijangka memberi impak kepada pendidikan dan kesejahteraan ekonomi pelajar yang terkesan sepanjang hidup mereka. Itu antara intipati laporan penutupan sekolah akibat COVID-19 oleh Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Wish, gila-gila ngantuk ni. Bukan bisa-bisa ni. Wish. 5 minutes later. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita sama-sama bersua dalam forum di bawah subjek pemikiran kritis dan kreatif ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang cantik manis ini, izinkan saya Nur Afika Akila binti Abdul Malik selaku moderator mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita ialah berkisarkan kepentingan kemahiran berfikir terhadap pelajar dalam suasana pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, COVID-19 telah melanda kita dari awal tahun 2020 sehingga sekarang. Negara kita juga tidak terlepas daripada wabak ini sejak 2 tahun yang lalu. Selaras dengan pengisytiharaan wabak ini, semua negara telah menutup semua sektor termasuklah sektor pendidikan. Langkah penutupan sektor pendidikan ini telah menyebabkan semua sekolah dan pusat pengajian ditutup bagi memutuskan rangkaian penularan wabak yang berbahaya ini. Akibatnya, proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka yang telah diamalkan sejak dahulu lagi secara terpaksa dihentikan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam usaha untuk memastikan semua murid tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran, warga pendidik mula menggunakan cara untuk menjalankan kelas secara alih-alih. Berbagai kegusaran yang timbul apabila ingin melaksanakan kaedah pembelajaran secara atas talian ini. Sebelum kita mendalami tajuk kita, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Panel kita yang pertama iaitu saudari Nur Ilya Nabila binti Cik Ismail. Walaupun nampak pemalu, namun betah bicaranya. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih Puan Cik Moderator. Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Seterusnya, ahli panel kita yang manis bergaya, tak lain dan tak bukan tentulah ahli panel kita yang kedua iaitu saudari Siti Nur Raudah binti Zafri. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, terima kasih. Dan ahli panel kita yang terakhir sekali, tak lain dan tak bukan saudari Raja Nur Saidah binti Raja Ismail Idham. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik kepentingan kemahiran berfikir terhadap pelajar dalam suasana pandemik COVID-19. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan kepentingan berfikir. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel kita yang pertama. Saudari Ilya, mohon saudari untuk menerangkan apakah kepentingan kemahiran berfikir terhadap pelajar semasa pandemik COVID-19 ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Salah satu kepentingan kemahiran berfikir terhadap pelajar semasa pandemik COVID-19 ini ialah para pelajar ini dapat menyelesaikan satu-satu isu atau masalah yang mereka hadapi dengan teliti dan teratur. Perubahan lanskap pendidikan negara menggesa pelbagai pihak berwajib supaya sentiasa memikirkan alternatif sesuatu untuk menyampaikan proses pengajaran dan pemudahcaraan PDPC yang efektif. Hal ini kerana semasa pandemik COVID-19 ini, para pelajar duduk dan belajar di rumah Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memupuk kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar. Namun, dapatan kajian lalu serta laporan penilaian antarabangsa menunjukkan banyak usaha perlu diambil bagi mengoptimumkan kemahiran berfikir pelajar dalam Malaysia.
Oleh itu, mereka boleh mencuri peluang ini dengan memikirkan jalan penyelesaian jika tidak mengetahui tentang sesuatu subjek. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan setiap manusia dengan akal yang baik dan sempurna. Jadi, kita sebagai pelajar perlulah menggunakan akal fikiran kita dengan sebaiknya. Firman Allah yang bermaksud, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran supaya kamu berfikir. Surah An-Nahl ayat 78. Mengatasi situasi ini, guru juga perlu bijak menggunakan teknik penyoalan efektif semasa mengendalikan pembelajaran dalam talian. Guru seharusnya mengemukakan soalan kepada pelajar berkaitan pengalaman dan pengetahuan sedia ada pelajar. Jadi dapat kita ketahui bahawa dengan berfikir ini, pelajar berupaya untuk memindahkan kemahiran yang mereka pelajari dalam situasi yang lain. Ironinya, mendepani situasi pendidikan era pandemik ini memerlukan kerja kolektif daripada semua pihak yang bertanggungjawab, iaitu guru, masyarakat, ibu bapa dan juga pelajar itu sendiri. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator Afiqah. Terima kasih. Terima kasih saudari Ilya. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang kepentingan kemahiran berfikir terhadap pelajar semasa pandemik COVID-19 yang telah diterangkan dengan terperinci oleh ahli panel kita yang pertama. Seterusnya, saya ingin memohon penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Rauda, untuk menerangkan cara untuk menangani stres ketika pandemik COVID-19 kepada pelajar. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Sungguh menarik persoalan yang diajukan kepada saya. Okey, seperti yang kita tahui, waktu pandemik COVID-19 ni wujud, ramai para pelajar yang menghadapi masalah stres sebab mereka ni perlu belajar secara atas talian dan secara online di rumah. Okay, cara untuk menangani masalah stres ni ketika pandemik COVID-19, untuk seseorang pelajar, mereka ni kena cari tahu daripada mana punca tu berlaku supaya mereka ni lebih mudah untuk menghadapi dan dapat mencari jalan cara penyelesaian dan untuk mengatasinya lah. Okay, sebagai contoh, jika pelajar tu stres sebab susah nak belajar, mereka ni mestilah tak rasa malu untuk bertanya dengan pensyarah ataupun tanya dengan kawan-kawan ke, supaya mereka ni faham apa yang pensyarah kita ni ajar, macam tu. Okey, dan pensyarah juga mestilah menolong dan membantu pelajar tersebut supaya untuk menghadapi masalah stres lah pada mereka. Okey, dalam surah Al-Ma'idah, Allah berfirman ayat yang bermaksud saling menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa. Ini kerana manusia ni sifatnya lemah dan tidak mampu untuk hidup sendiri. Oleh itu, sikap saling tolong-menolong ni amat diperlukan untuk membantu meringankan beban yang amat diperlukan untuk membantu meringankan beban atau kesulitan manusia. Okey, itu saja pandangan daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari Afiqah. Terima kasih. Wow, peta sungguh saudari berbicara ya. Terima kasih kepada ahli panel kedua kita iaitu saudari Rauda. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya ingin bertanyakan kepada ahli panel ketiga kita iaitu saudari Saidah berkaitan siapakah yang paling berperanan dalam membantu pelajar dalam mencapai kemahiran berfikir dalam pandemik COVID-19 ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari moderator. Apabila kita bincangkan berkaitan pelajar, tentu kita tahu individu yang penting untuk bantu mereka mencapai kemahiran berfikir ni ialah pendidik atau dikenali sebagai guru ataupun pensyarah. Kerana mereka merupakan orang yang paling penting dalam bidang pendidikan. Jadi, kewujudan guru ini merupakan penentu bagi keberhasilan pelajar dan kualiti dalam pendidikan. Tetapi dalam situasi pandemik COVID-19 ini, dapat kita ketahui bahawa
pelajar lebih banyak berada di rumah disebabkan perintah berkurung kerana pembelajaran dijalankan secara online. Oleh itu, ibu bapa lah yang mesti memainkan peranan mereka disebabkan mereka secara fizikal ada di depan mata anak-anak. So kalau anak-anak perlukan bantuan, mereka lah yang pertama yang kita akan cari dulu. Ibu bapa mesti berganding bahu bersama-sama dengan pendidik kerana mereka lah yang berperanan penting untuk membantu pelajar ini dalam mencapai kemahiran berfikir dalam pandemik COVID-19 ini. Hal ini demikian kerana ibu bapa juga merupakan pendidik bagi anak-anak kita, tidak kira sama ada di rumah ataupun di mana-mana sahaja. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila matinya seorang manusia, terputuslah pahala amalannya kecuali dari 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa daripada anak yang soleh dan solehah. Riwayat Imam Muslim. Jadi, dapat kita lihat kat sini bahawa jika ibu bapa tersebut membantu anak ataupun pelajar menyampaikan ilmu, maka pahala tersebut akan mengalir kepadanya sehingga mati. InsyaAllah. Kita serahkan kembali kepada saudari moderator Afika. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Dapat saya simpulkan kat sini, semua boleh bercakap, kita berkata-kata. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi, saya sebagai moderator akan menyimpulkan tentang apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Kesimpulannya, kepentingan kemahiran berfikir terhadap pelajar dalam suasana pandemik COVID-19 ni bukanlah satu perkara yang perlu dianggap remeh. Hal ini demikian kerana jika pelajar tersebut tidak mampu untuk berfikir dengan sewarasnya, maka dengan itulah akan berlakulah sesuatu perkara yang tidak diingini seperti pengambilan dadah, salah memilih rakan sebaya dan lain-lain. Jadi, setiap individu mempunyai tanggungjawab dan peranan masing-masing untuk memastikan pelajar sentiasa dalam fikiran yang baik. Sebelum melabuhkan tirai, dengarkanlah serangkap pantun daripada saya. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Sekian sahaja untuk hari ini. Saya akhiri forum kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.